8 menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa pesakit-pesakit yang dirawat oleh doktor untuk mencapai target bacaan gula HbA1c di bawah 6 kan? Di bawah 6. Satu. Lepas tu bacaan gula bawah 8.3. Okey? Mendapati bahawa kelompok pesakit ni 22% lebih tinggi dari kadar kematian dia. Padahal sepatutnya kalau dah bagi banyak ubat, dah kawal gula, lebih kurang yang meninggal kan? Tapi sebaliknya. Lepas tu yang menariknya, 30% pesakit ini develop apa? Masalah-masalah CVS, cardiovascular, kena stroke. Lepas tu kena fluid retention, maksudnya apa? Fluid overload. Kaki sembam dengan air kan. Lepas tu ada air dekat paru-paru macam tu. Walhal kelompok pesakit yang targetnya bawah 8% kan, lebih sihat dan lebih kurang kadar kematian. So ini ACORD trial So ini adalah data-data yang kita boleh ajukan sebenarnya Okey, dan bacaan mereka adalah 12.7 milimol alright. Okey. So soalannya sekarang, kenapakah berlaku sedemikian? Okey, saya dah buka sedikit. Jawapannya ada pada dua gambar ini. Okey, dua gambar ini adalah jawapan kenapalah pesakit-pesakit semakin tinggi sekarang, semakin tidak terkawal dan semakin kurang sihat. Nombor satu, obat-obatan dan industri health ni, industri kesihatan ni adalah satu bisnes. Okey, adalah satu bisnes kesihatan Sebab itulah ianya adalah satu industri dan ada banyak pihak-pihak berkepentingan untuk apa? Untuk menjual, untuk mendapat keuntungan. Saya bukan nak tuduh apa-apa pun, tapi inilah realitinya, supaya anda terbuka sikit minda dan berfikir sedikit kritikal macam tu okey. Jadi sekarang soalannya, what to do? Apa yang perlu saya buat? Betul? Macam tu kan. Apa yang perlu saya buat sekarang? Okey. Apa yang perlu anda buat sekarang adalah, okey, let's go to the step. Okey, kita pergi step dia What is the next step? Soalan dia. So anda kena faham bahawa nak kawal gula ni atau nak kawal kencing manis, darah tinggi, kolesterol ni, dia ibarat seperti kita nak kawal orkestra. Dia ada orkestra yang tersendiri. Dapat dekat situ, orkestra setiap ada yang main biola, ada yang main drum kan, ada yang main violin, ada yang main apa lagi tu, semua alat-alat tu. So beginilah keadaan dia. Ada orkestranya yang tersendiri So orkestra 3 serangkai ni kita boleh simpulkan kepada 5 bahagian. Okey, cara nak kawal 3 serangkai ni, inilah ada strategi dia. Nombor 1, 5% datang daripada diet kita. Nampak kat situ kan? Diet tak nak kenalah dijaga. Sebab kalau kita bagi obat yang secanggih mana pun, suplemen yang sehebat mana pun, tapi pemakanan tak jaga, dia tidak jalan, dia tidak jadi. Okey, so diet 50%. Diet jenis apa saya akan ajar nanti. 10% sunlight daripada sinaran matahari, 10% exercise, okay, 10% daripada pollution atau daripada kita punya faktor-faktor luaran, eksternal, 10% tidur. Tidur pun penting tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan ajar nanti berapa lama nak tidur ni. Dan 10% stres, faktor dalaman. Okay, so konsep 3 serangkai ni adalah konsep untuk kawal kencing manis secara alami. Anda kena fahami konsep 5 ni. Okay, so inilah orkestra dia. Alright. Dan ini adalah juga kaitan antara kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Sebab dia tidak akan ada satu rangkai sahaja. Biasanya kalau orang ada kencing manis, dia akan ada high blood pressure. Lepas tu dia akan ada masalah kolesterol. Kemudian dia akan kolesterol tinggi menyebabkan gula darah bertambah tinggi. Jadi ianya adalah seperti rantaian-rantaian yang tidak akan kunjung selesai kalau kita tak lakukan sesuatu Okey. Tapi jangan risau, masih ada sinar di hujung terowong. Dan kerana apa? Kerana hari ini saya nak ajar anda semua bagaimanakah cara je. Okey? Don't worry, jangan down, jangan patah semangat.
harapan masih ada, sebab kita kena sentiasa pegang pada janji Allah. Setiap penyakit ada obat dia. Bukan kata kita, bukan kata manusia, kata pencipta kita. Setiap penyakit ada obat dia. Okey? Janji Allah. Jadi tugas kita adalah bukan fokus kepada penyakit tersebut, kita fokus kepada rawatan, fokus kepada ikhtiar untuk cari jalan sembuh. Okey? Salah satunya adalah dengan menaikkan ilmu anda, menambahkan ilmu. Okey? Alright. So, kita pergi ke first protocol. First protocol ni protokol yang digunakan untuk reverse. Tapi protokol ni hanya dia ada beberapa, dia punya syarat-syarat dia. Okey, untuk mereka yang pesakit kencing manis yang di bawah 10 tahun, nombor 1 So, diet protokol untuk reverse 3 serangkai ni, ini adalah syarat-syarat dia. Nombor 1, anda kena pesakit yang kurang pada 10 tahun. Nombor 2, yang tidak sedang ambil insulin. Nombor 3, tidak ada masalah buah pinggang lagi. Nombor 4, belum ada masalah angiogram, belum ada masalah bypass lagi. Nombor 5, belum pernah ada sejarah sakit jantung atau stroke. Sebab saya nak ajar anda protokol yang simple ni. Okey, yang mild, untuk pesakit yang mild dahulu. Okey. Now, okey, saya nak bagi dia nama dia cabaran 3 hari Cabaran 3 hari ni adalah untuk mereka yang ada masalah high blood pressure, kolesterol dan kencing manis. Anda boleh hentikan semua ubat. Nampak macam, dengar macam ganas kan? Boleh sebenarnya. Tapi dengan syarat anda memenuhi kriteria-kriteria tadi tu. Okey, caranya very simple. Anda kena pegang nombor 250. 250. Okey, sebab apa 250? 250 ni adalah kita punya penanda aras. Sama ada kita boleh berhenti makan obat atau dah tak boleh berhenti makan obat, kena teruskan. So, saya bagi satu contoh. Okey, anda perlu cek bacaan gula darah anda 3 kali sehari. Ini untuk mereka yang ada masalah high blood 3 kali sehari. Waktu yang terbaik nak cek gula, nak cek tekanan darah adalah di waktu badan kita dalam keadaan paling tenang, paling relax. Okey? Saya syorkan cek selepas solat subuh. Pertama. Nombor 2, cek selepas solat zuhur. 2. Ketiga, selepas solat isyak. 3 ni. Okey? Ini untuk tekanan darah, dan sebenarnya untuk cek gula darah pun boleh untuk yang permulaan kalau nak close monitoring. Kan, nak pastikan ada kesan ke tidak. Sebab apa penting? Sebab kena ingat, bila kita solat, lepas solat, kita berada dalam keadaan yang paling relax. So, semua bacaan-bacaan yang bakal kita ambil adalah yang paling accurate, paling tepat. Ini kalau kita ambil lepas marah anak, lepas bergaduh dengan suami atau isteri contoh dia, memang naiklah blood pressure tu. Sebab stres ni, dia bukan naikkan tekanan darah je. Gula pun jadi tinggi. Stres ni bukan sekadar tekanan darah naik, gula darah pun tinggi. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan puan-puan lepas bergaduh dengan sesiapa lah kan, cuba ambil glukometer tu, cek gula. Naik gula tu. Sebab apa? Sebab bila kita stres, hormon badan kita akan meningkat, hormon stres, hormon kortisol. Hormon kortisol ni hormon steroid. Efek dia sama macam obat steroid kita ambil. So, semua steroid menaikkan gula darah. Okay? So, sama. So, the best time anda cek selepas solat subuh, selepas solat zuhur, selepas solat isyak. 3 ni. Okey, untuk bacaan. Okey, parameter dia apa? Bacaan dia, kalau misalkan bacaan atas 140 dan bawah 90. Okey, anda campurkan bacaan atas dan bacaan bawah. Okey, kalau contoh, jika bacaan di bawah 250, bererti normal. Contoh kan, nampak ada dekat situ. 230. Kan, contoh kalau atas 140, bawah 90, hasilnya adalah 230. Jadi di bawah 250. Bermaksud bacaan ni normal, tak perlu makan ubat. Okey? Kolesterol pula macam mana? Kolesterol, kalau kita punya parameter pun sama juga, 250 mg per desiliter. Kalau kita convert adalah sebanyak 6.5. So 6.5 kolesterol total masih diterima ya. Bahkan kolesterol ni saya tak berapa nak takut sebenarnya.
Sebab yang menjadi isu bukan kolesterol. Yang menjadi isu adalah keradangan, inflammation. Ya? Okey. So kalau kita bicara tentang kolesterol ni saya nak showkan anda boleh cari dua buku ni. Buku nama dia The Great Cholesterol Myth dan Cholesterol The Real Truth. So dua doktor ni, Dr. Johnny Bowden dan Stephen Sinatra, lepas Dr. Sandra Cabot ni, dia buat kajian pasal kolesterol. Rupa-rupanya daripada kajian doktor-doktor di luar negara ni mendapati obat kolesterol statin ni mendatangkan lebih banyak mudarat berbanding manfaat mengikut kajian mereka. Okey? Sebab tu dia tulis itu. Why lowering your cholesterol would prevent heart disease. Dan cara macam mana kita tak perlu makan ubat statin. Sebab macam ni, kolesterol ni, untuk anda punya pengetahuan umum. Untuk pengetahuan umum anda, kolesterol ni adalah satu bahan yang diperlukan oleh badan. Kenapa penting? Nombor satu, fungsi kolesterol adalah structure sel badan kita ni, lapisan luar dinding tu, membran kan sel kita tu adalah kolesterol, bilayer phospholipid nama dia. So kalau kita tak cukup kolesterol, bayangkan apa jadi? Sel-sel kita punya dinding tu tidak akan kukuh. Jadi senanglah nak rosak. Satu. Nombor dua, kolesterol diperlukan untuk membuat semua hormon-hormon dalam badan. So kalau kita terlalu nak turunkan kolesterol, bayangkan apa jadi? Ada risiko efek kepada hormon-hormon dalam badan. Ada risiko berlakunya ketidakstabilan hormon. Okey. Nombor tiga, 60% hingga 70% sel otak kita adalah kolesterol. So kalau kita terlalu turunkan kolesterol, risiko untuk otak kita tidak sihat semakin tinggi. Contoh, penyakit-penyakit macam stroke, macam Alzheimer, macam Parkinson, dementia, nyanyuk, cepat lupa, lebih mudah kita kena kalau kita terlalu nak turunkan sangat kolesterol. Lebih lagi kalau kita guna obat kolesterol, statin tu. Sebab tu saya tak berapa nak sarankan kalau anda ada kolesterol, ambil obat statin ni secara jangka masa panjang lah. Tetapi bukanlah kita nak anti Kalau diperlukan untuk awal tak apa. Tapi bila dah jaga diet, tak perlu dah sebenarnya obat-obat statin ni kalau ikut pendapat. Dan banyak kajian-kajian dibuat Okey. Kita check ni satu kajian. Okey, itu tadi adalah apa? Tadi adalah Abang Zuri pun dah masuk Okey. Alright. Okey. So, itu adalah bab kolesterol. Now, kalau kita tengok dekat sini, gula darah pula Okey, bacaan gula darah. Okey. Bacaan gula darah ini adalah protokol di mana digunakan ACP guideline. Okey. Association of Clinical Physician tahun 2018. So sama juga konsep dia, kita pegang kepada nombor 250. Okey. So 250, cara dia untuk anda cek adalah anda cek di waktu pagi setelah solat subuh. Setelah solat subuh Setelah solat subuh ni, okey, anda cek. Lepas tu anda cek 2 jam selepas waktu makan. Iaitu mungkin anda makan pukul berapa? Mungkin makan dalam pukul 1 macam tu. Anda cek lah lepas solat zuhur pukul 2, tapi pastikan sekurang-kurangnya 2 jam. Anda campur gula darah puasa dan bacaan lepas makan 2 jam, bahagi 2. Okey, kalau bacaannya di bawah 250 bererti normal. Atau di bawah 13.9. 250 tu miligram per desiliter. Tapi kalau ikut glukometer dia gunakan unit millimol per liter. So 13.9. So kita bagi contoh. Misalkan bacaan anda 8.0 selepas solat subuh puasa Kemudian 2 jam lepas makan 11. So 11 campur 8 berapa? 19. Kita bagi 2, 19, dapat 9.5. So 9.5 di bawah
13.9. Bererti normal, tidak perlu makan ubat. Macam tu bererti normal. Ada lagi yang nak admit lambat apa. Okey, bererti normal, tidak perlu makan ubat Okey. So ini adalah guideline yang anda boleh guna pakai sebenarnya untuk check. Okey, kalau misalkan anda seseorang yang ada bajet, saya sarankan anda juga boleh cari continuous glucose monitoring, CGM. Dia ada device sekarang, dia check gula darah di bawah kulit. Dia tak payah nak prick pun. Ada sekarang di farmasi, anda minta saja continuous glucose monitoring. Dia ada satu alat, dia letak dekat bawah, dekat atas kulit tu, dan anda dapat check berapa bacaan anda setiap 10 saat, setiap 10 minit boleh dan dia akan pancarkan ke anda punya app yang ada di handphone. Itu canggih punya lah, tapi bacaan tu tak berapa tepat lah. Lebih tepat kalau ambil darah. Kalau anda tak nak cucuk sendiri, beli mesin tu, continuous glucose monitoring. Okey, so konsep dia, bacaan anda kena pegang 250 atau 13.9. Misalkan kalau anda dapat bacaan bawah pada 13.9, bila guna formula gula darah puasa campur dengan 2 jam lepas makan dibagi 2, berarti anda normal sebenarnya, tak perlu makan. Okey, ni cabaran 3 hari Okey. Alright, so ini saya nak bagi anda sedikit pemahaman tentang cara macam mana glukos level bertindak dan seiringan dengan insulin. Di situ kita makan breakfast. Biasa kita makan pukul 8, dapat dekat bawah sekali tu breakfast breakfast. Lepas tu kita nampak yang warna biru tu adalah kadar insulin. Insulin blood level dia naik tinggi waktu pagi kan. Okey, sebenarnya waktu pagi gula kita akan tinggi sebab dia ada nama dia the dawn phenomenon. Dawn phenomenon ni adalah fenomena yang fitrah, alami badan kita. Sebab badan kita ni Allah jadikan dia dah standby untuk setiap pagi dia akan naik tinggi, nak bagi badan kita siap siaga untuk beraktiviti dengan bertenaga sepanjang hari. Itu Allah jadikan lah. Sebab tu orang pelik, doktor saya punya bacaan pagi-pagi tinggi, kenapa padahal saya dah jaga makan. Jangan risau, it's a dawn phenomenon nama dia So nampak dekat situ, kalau kita ambil makan tengah hari, makan pagi breakfast pukul 8, gula akan naik, gula yang warna merah tu, okey, dan insulin juga akan naik. Lepas tu kita stop makan, nampak dekat situ gambar rajah, insulin turun, gula pun turun. Nampak dekat situ. Nampak dekat situ kan. Tetapi dia akan turun balik dan kita makan lunch pukul 1. Bila kita makan lunch pukul 1, dia akan naik balik, insulin, gula pun naik, dia turun balik dalam waktu sejam 2 jam macam tu. Okey? Dan dia akan stable. Lepas tu kita makan dinner, kita makan malam pula, dia naik lagi. Gula darah naik, warna merah tu, insulin pun naik, yang line warna biru tu. Dan dia akan turun balik bila kita berhenti makan. Sampailah kita tidur, dia akan turun dan stabil. So gambar rajah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita perlu beri ruang dan peluang untuk badan, untuk level gula dalam darah dan level insulin turun. Dengan cara apa? Dengan cara kita tak boleh janganlah makan snack. Jangan snacking. Sebab kalau kita makan, contoh makan pagi dah tinggi dah tu gula darah. Lepas tu pukul 9 kita makan apa lagi? Makan Milo. Pukul 10 kita makan keropok. Pukul 11 kita makan lagi coklat. Jadi kita tak beri ruang kepada glukos dan insulin untuk turun. Sebelum dia nak turun, dia naik balik. Sebelum nak turun, dia naik balik. Nak turun, naik balik. Dan inilah yang akan merosakkan badan kita. So kunci dia adalah do not snack. Jangan makan apa nama tu, snacking lah kan. Cuba biasakan diri lepas makan pagi tu, jangan makan, berikan waktu 4 jam minimum waktu untuk insulin dan gula darah turun. Bila kita makan, perut dan usus kita secara amnya memerlukan berapa? 4 jam. 4 jam untuk cerna dan serap. 4 jam kan, 4 jam turun cerna dan serap. Lepas tu dah selesailah. Yang lebih-lebihan dia akan keluar melalui najis. Kalau makan daging contohnya, daging mungkin lama sikit, dalam 5-6 jam untuk perut dan usus proses.
So kita kena beri ruang dan peluang untuk badan kita cerna dan serap makanan tersebut dan kawal pengeluaran insulin dengan cara stop snacking. Jangan makan jajan. Makan jajan sikit-sikit tu. Okey? Sebab kita kena berikan, pastikan ada gap. Anda tidak makan sekurang-kurangnya 4 jam. Okey? Di antara waktu makan tu minimum gapkan 4 jam. Waktu tanpa makan. Boleh InsyaAllah. Okey, dapat dekat situ. So, yang menariknya apa? Di sini saya nak anda fokus kepada satu bakteria nama dia Akkermansia muciniphilis. Akkermansia muciniphilis ni adalah nama sejenis bakteria. Kita panggil microbiota lah, MAC. Microbiota ni atau bakteria baik dalam usus ni sebenarnya dia ada 10 kali ganda lebih banyak daripada sel badan kita. Sel badan kita dah ada million bahkan billions. Tapi bakteria ni billions dah bahkan trillions. Cuba bayangkan tu. Sangatlah banyak dan dia lebih pada 500 jenis. Okey? Tapi ada satu jenis ni yang buat banyak saintis-saintis pengkaji zaman kini yang menarik. Sebab jenis Akkermansia ni apa dia buat? Dia boleh bantu untuk menurunkan kadar gula dalam badan dan meningkatkan pembentukan insulin. So dia pula bantu kerja kita. Kita dah ada insulin tapi kita ada pembantu kita tu dalam bentuk Akkermansia muciniphilis ni. So persoalannya dekat mana kita boleh dapat Akkermansia ni? It's very simple. Bakteria baik ni anda boleh dapatkan dalam semua makanan-makanan yang diperam, yang difermentedkan. Contoh kimchi, miso, natto, sauerkraut kalau yang daripada Germany tu, tempe, apa lagi tu kan, tempe, semua yang difermentkan ada Akkermansia. Kalau saya suka kombucha pun bagus probiotics, ni termasuk dalam probiotics. Dan cara kita nak bagi makan, nak jaga kawan kita ni, askar kita yang bernama Akkermansia ni, kita kena banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran saja. Tidak perlu spesifik pun. Lebihkan makan buah dan sayur-sayuran. Contoh macam dalam gambar rajak, brokoli, cauliflower kan, kubis, lepas tu ada tembikai, dan ada avocado, apple kan. Semuanya boleh. Semuanya ada serat dan prebiotics, makanan kepada kawan kita ni, Akkermansia Sebab hubungan kita dengan probiotik ni adalah simbiotik. Simbiotik maksudnya kita jaga dia, dia jaga kita. Siapa masih ingat belajar biologi dulu kan? Simbiotik. Kita jaga dia, dia jaga kita. Cara kita nak jaga dia, kita mudah saja. Banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay? Alright. Dan ini adalah kajian yang dibuat di Stanford University pada tahun 2014. Dia menemukan strain bakteria ni, Akkermansia muciniphilis ni So kita terus ke DND diet. So kaedah DND ni kita lebih kepada fokus kepada nutritional medicine. Kita fokus kepada perubatan nutrisi untuk bantu pesakit-pesakit reverse. So kalau ikut kaedah DND, dia ada beberapa jenis makanan yang bersifat racun yang termasuk dalam non-living food, yang tidak hidup dan tidak menghidupkan. Itu ayat dia punya filosofi lah. So nombor 1, kalau ikut daya DND ni, kena pantang gula. Sebab gula ni adalah racun. Simple as that. Kan? Dia bukan dah kena kurangkan dah, kena pantang. Okay? Walaupun nanti toke gula kat Malaysia ni marah, tetapi anda kena bulatkan tekad untuk pantang gula. Sebab gula ni adalah racun Gula menyebabkan gula darah tinggi, menyebabkan kerintangan insulin, menyebabkan kerosakan sel, menyebabkan pertambahan kolesterol, menyebabkan hati berlemak. Banyak mudarat yang disebabkan oleh gula. Nombor 1. Nombor 2, anda kena pantang susu haiwan. Sebab susu haiwan ni yang moden ni dipenuhi dengan apa? Hormon dan antibiotics. Sebab itulah tidak sihat tidak sihat. Dan yang paling agak mengkhawatirkan adalah terdapat growth hormones dan antibiotics. So bila kita minum susu moden sekarang, apa yang berlaku adalah
Antibiotik yang disuntik kepada ternakan-ternakan lembu di ladang ni, dia akan masuk ke susu mereka. Kita minum apa yang mereka disuntik, termasuk insulin, termasuk antibiotik. So ada risiko bahawa kalau kita jenis yang kuat makan susu, kita juga akan berlaku masalah antibiotic resistance. Nanti bila kita dah meningkat usia kan, ada banyak antibiotik tu kita tak serasi dah, sebab kita dah dapat antibiotik daripada susu lembu. Satu. Nombor dua, growth hormones. Growth hormones ni sesuai dengan nama dia, dia membesarkan. So dalam susu ni ada growth hormones yang disuntik juga. Dia boleh menyebabkan masalah-masalah pembesaran sel-sel yang normal jadi tak normal. Jadi ada risiko untuk berlakunya cyst seperti PCOS kan, PCOS. Lepas tu masalah fibroid, masalah cyst, bahkan juga ketumbuhan seperti kanser pun. Kalau kita jenis yang kuat minum susu moden ni. Sebab itu kalau ikut DND, ikut pendapat kami di DND, kita tidak menggalakkan ambil susu haiwan sebab ianya sudah di pasteurize kan, okey, dah hilang semua dia punya bakteria baik dia, dan dah ditambah satu dengan apa? Dengan preservatives, pewarna, perasa, pemanis dan krema. Susu yang ada di pasaran dah ditambah krema, sebab tu dia pekat, lemak, manis, sedap rasa dia. Susu yang original daripada haiwan tu, dia cair tau. Tuan-tuan pernah nampak tak? Pergi ke ladang, cair bentuk susu yang original. Jadi telah dipekatkan, jadi susu tak sihat. Okey, nombor 3 adalah packed food, makanan yang diproses. Ini kita dah tahu penuh dengan pewarna, perasa, penambah rasa, apa lagi? Preservatives, additives, pengawet. Semua ni kena pantanglah, kita dah tahu semua proses food. Dan ubat-ubatan yang tidak diperlukan. Contoh ubat-ubatan yang misalkan saya sebut tadi itulah, macam statin tu, kalau boleh jangan ambil secara jangka masa panjang kan. Lepas tu jangan, kalau macam demam sikit makan Panadol, demam sikit nak cari Panadol kan. Sebab badan kita ni, percayalah, Allah dah ciptakan ada sistem pertahanan yang alami. Badan kita bukan lemah banyak sistem pertahanan, banyak askar-askar. So kalau kita demam sikit duk makan ubat, demam sikit duk makan ubat, askar kita dalam badan ni tidak mendapat cabaran, tak ada training. So bila askar tak train, apa berlaku? Kalau ada perang akan kalah. Macam itulah ibarat dia kan. So kalau demam sikit-sikit, jangan tu makan ubat, minumlah air lemon sikit ke, ambil air lemon madu sikit kan. Bagi badan tu cuba nak sembuh secara alami dahulu kan. Tapi kalau tak kabur-kabur, barulah pergi berjumpa doktor dan mungkin boleh ambil ubat yang diperlukan. Okey, non-organic supplement berikutnya adalah suplemen yang tidak jelas daripada mana sumber dia. Kadang-kadang ada suplemen ni dicampur dengan steroid atau dicampur dengan bahan-bahan yang tidak organik. Jadi berhati-hati. Okey, kalau ikut kaedah DND, kita fokus kepada living food, iaitu abukas. Abukas A itu kita akan fokus menggunakan air dan garam. Garam adalah bahan yang sangat sihat Lepas tu buah-buahan dan bijirin. Okey. Dan juga karbo. Karbo ni bukan karbo yang saya masukkan tadi. Karbo yang dalam DND, kompleks karbohidrat. Dia ada karbo, ada dua. Karbohidrat ada simple karbohidrat, nombor dua ada kompleks. Simple ni adalah daripada gula, daripada roti, daripada nasi kan, itu simple. Kompleks daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab semua buah dan sayur ada karbo juga. Dan nombor S adalah sayur-sayuran yang mentah, raw vegetable Okey, lepas tu kita akan gunakan puasa, sebab berpuasa bagi kami adalah medical tool, adalah terapi puasa. Sebab dengan berpuasa kita akan aktifkan proses nama dia autophagy proses recycling macam tu. Dan ada Nobel Prize winner yang buat kajian pasal puasa ni dan manfaat dia, nama dia Yoshinori Osumi 2016. So yang digalakkan puasa minimum sehari tu kan 12 jam. Macam mana nak dapat 12 jam puasa ni, saya bagi anda very simple. Okay, cara anda nak dapat puasa IF 12 jam minimum adalah, anda berhenti makan malam awal. Contoh, makan malam pukul 8 malam, last meal.
8 malam ke atas berhenti daripada makan, minum saja. Lepas 8 malam kan anda akan tidur. Tidur dan tidur sampai besok paginya pukul 8 pagi. So 8 malam sampai 8 pagi besoknya dah berapa jam? Dah 12 jam. Jadi dah cukup syarat. Anda dah memenuhi syarat tak makan apa-apa 12 jam setiap hari. Okey? Itu teknik dia. So sebenarnya anda tak sedar pun tak makan sebab tidur. Okey, so pastikan ini jadikan rutin. 8 malam berhenti makan, sampailah besok pagi 8 pagi baru nak makan breakfast boleh. Dan kena amalkan puasa 24 jam. Seminggu sekali puasa umat, 1 meal a day. Okey, cara ni saya akan ajar kejap lagi sebab untuk kita nak fokus dapatkan autophagy ni. Okey, ini food compass yang dilakukan tidak berapa penting okey, ni yang terkini lah. Okey, ni yang menarik tentang food pyramid. Food pyramid ni sebenarnya ada kontroversi juga. Okey, ni yang terbaru. Nampak dekat situ food pyramid kan? Yang di US tu mereka sekarang encouragekan, menggalakkan orang makan watermelon, dah betul dah. Okey, tetapi yang pelik dia tu ada pula macam makanan seperti coklat dan almonds kan, yang sebenarnya tinggi dengan karbohidrat. Tapi makanan-makanan yang macam tinggi dengan lemak. Okey, daging haiwan ni bukan, kalau ikut dia ni bukan paling, tapi kalau yang dah diproses kena kurangkan. Okey, conclusion daripada ni apa dia? Adalah setiap data-data pemakanan ni kan, atau cara pemakanan ni ada funder di belakang dia. Maksudnya ada kepentingan di belakangnya, biasanya kepentingan industri pemakanan. Guideline yang dikeluarkan oleh badan-badan seperti NIH ni dekat situ, okey, di bawah sekali tu rupa-rupanya penuh dengan karbohidrat. Jadi sangat-sangatlah tidak sesuai dan sihat ikut pendapat kami di DND dan sebenarnya ramai doktor-doktor integratif. Bahkan kalau ikut data sains, piramid makanan inilah yang dah diamalkan berapa tahun dah ni? 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tetapi oleh kerana piramid makanan ini yang diguna pakai, anda boleh nampak, okey, jumlah pesakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol semakin bertambah setiap tahun, bukan berkurang. Jadi kita kena question, betul ke tidak piramid makanan yang terkini? Sebab di bawah tu dia galakkan makan makanan yang tinggi dengan karbohidrat. Makan nasi yang banyak, makan pasta, makan semua benda tu kan. Yang layer 2 saya setujulah, makan buah-buah dan sayur-sayuran. Okey, layer 3 protein. Fair enough. Layer 4 teratas tu dia tulis kat situ coklat, waffle kan. Lepas tu siap ada gula-gula lagi tu. Ini kalau boleh paling atas piramid tu jangan letak langsung, tinggalkan. Okey? Alright. Okey, ini adalah food pyramid juga yang tradisional, nampak dekat situ. Okey. Bawah di bahagian paling bawah mereka menggalakkan karbohidrat. Kemudian layer kedua sayur dan buah-buahan. Layer ketiga daripada bawah dairy dan poultry protein. Saya setuju. Dan paling atas sugar and fats. Sugar dah betul dah, tapi lemak tu, fat tu sepatutnya di bawah. Fat tu, lemak ni kalau anda nak sihat, anda kena banyak makan lemak sihat sebenarnya. Okay, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak avocado. Okay, butter kalau dapat pure butter yang grass fed, okay. Tapi itulah, nak cari tu mahal. So, yang baru punya piramid makanan dinamakan nutritionally improved. Nampak dekat situ fokus kepada leafy greens, legumes dan nuts and seed. Macam tu So sangat bagus sebenarnya. Okey. Layer 2 ada sayur-sayuran dan fruits. Ketiga ada poultry, keempat dairy. Atas sekali meat, flour and sugar. Okey, ini memang kalau terpaksa lah. Okey, sugar pun kalau ikut yang betul-betul kena cari yang gula yang lebih sihat. Stevia ke lakanto, molasses Okey. Right. So ini adalah DND diet reversal. So konsep dia sama, kita akan go through one by one. Diet yang fokus kita adalah diet DND ni, dia banyak fokus kepada diet rendah dengan karbohidrat, moderate in protein, moderate in fat. Rendah karbo, sederhana dalam protein, sederhana dalam fat.
Okey, dan kita akan gabungkan dengan fasting, puasa kering iaitu puasa sunat, dan juga IF minimum 16 jam. Nampak dekat situ langkah, dia ada 3 langkah. Okey, kalau ini sekadar information anda ya. Anda boleh snap pic, tapi in general sebenarnya bila anda bangun pagi anda kena gunakan dengan garam ya. Sebab garam ni adalah electrolyte. Bangun pagi gunakan dengan garam, kemudian antara pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari. Nama rentang waktu ni adalah terapi buah. Jadi anda boleh makan buah saja. Cara dia kena cari 3-4 jenis buah-buahan berbeza warna. Formulanya ada di situ. Okey, berat badan kali 10. Langkah 2 antara pukul 12 hingga pukul 8. Anda kena siapkan 2 pinggan. Plate 1, plate 2. Plate 1 ni khusus untuk sayur-sayur mentah, ulam, salad. Caranya cari 3-4 jenis sayur mentah seperti ulam raja, pegaga, salad ni. Kemudian anda pakai formula berat badan kali 5. Contoh kalau berat badan anda 70 kali 5 dapat 350 gram. Pinggan nombor 1. Pinggan nombor 2, okey, pinggan nombor 2 ni makan nasi boleh, tapi nasi dia apa dia? Formula suku-suku separuh. Kita akan tengok kejap lagi Alright. So antara pukul 12 hingga pukul 8 malam anda hanya makan sekali sahaja. Dia tak boleh makan 2 kali. Jadi anda kena gabungkan makan malam dan juga makan tengah hari. Okey. Sebab fokus anda kalau nak reverse 3 serangkai ni, kalau nak merdeka 3 serangkai, kena kurangkan makan. Fokus 3 bulan sahaja dahulu. Kalau nak nampak kesan insya-Allah So anda gabungkanlah makan tengah hari dan makan malam. Makan sekali je di antara pukul 12 sampai pukul 8. 8 malam ke atas no food, tak boleh makan dah. Sebab kita masuk fasa IF, fasa fasting. Kita nak dapat paling-paling kurang 16 jam Okey. Okey, ini langkah 1 tadi saya sebut tu. Bangun pagi, air 500 gram, campur garam. Daripada pukul 7 sampai pukul 12, buah saja. Pakai formula berat badan kali 10. Okey. Ni contoh pinggan ni contoh pinggan untuk breakfast. Ini pinggan peribadi, breakfast peribadi yang diguna oleh Dr. Nordin Darus Beginilah beliau makan breakfast beliau. Ni contoh lagi macam ni. Okey. Untuk dinner, macam saya sebut tadi tu, plate 1, plate 2, siapkan 2 pinggan. Plate 1, 3 hingga 4 jenis sayur-sayuran berbeza, yang berbeza jenis. Pastikan kalau boleh sayur ulam raja, pegaga, salad kan. Gabungan itulah yang akan dapat formula berat badan kali 5. Minimum Itu pinggan 1. Lunch dan dinner ni kan. Pinggan nombor 2, ni contoh. Ni contoh plate 1. Nampak Ni contoh pinggan 1. Nampak? Salad ada sayur, ada timun, ada semua tu Ni pun contoh pinggan nombor 1. Nampak banyak kan? Tapi tak apa. Kalau tak habis sayur ni, anda boleh blend buat smoothie. Tak menjadi masalah Okey? Ada join ni. Okey? Alright. Next. Okey. So ini adalah plate nombor 2 pula. Okey, plate nombor 2 kita akan guna pakai konsep apa? Konsep Harvard Medical School punya. Dia bukan lebih kurang sebenarnya, lebih kurang. Sebab Harvard Medical School pun dia dah buat kajian suku-suku separuh. Okey. Suku-suku separuh berarti maksudnya apa? Macam ni. Suku-suku separuh. Separuh pinggan karbohidrat. Suku pinggan karbohidrat, suku pinggan lean protein, separuh pinggan non-starchy green vegetables. Okey. So, ibarat dia macam ni. Suku pinggan karbohidrat tu nasi. Nasi itu paling banyak. Anda nak quantify macam mana? Suku pinggan ibarat segenggam tangan ni. Jangan lebih pada segenggam tangan. Okey? Alright. So, ini adalah jumlah nasi yang anda boleh makan dalam sehari tau. Bukan sekali makan. Bukan per meal, per day. Okey? Untuk 3 bulan. Suku pinggan. Nasi yang terbaik cari yang rendah GI seperti nasi beras basmati pun boleh Lepas tu masak tambah minyak untuk jadikan dia resistant starch. Suku pinggan lagi lean protein. Lean protein kalau boleh, kalau ikut DND kita lebih pilih menggunakan sumber-sumber seperti tahu, tempe, sambal tempe, sambal tahu boleh brokoli semua ada protein. Kalau ikut gambar rajah ni mungkin digunakan ayam tapi kita ubah sedikit. Okey?
cendawan pun tinggi protein. Macam tu Sup separuh pinggan. Okey, non-starchy green vegetable ni digabungkan termasuk juga gulai-gulai sebenarnya. Nak buat masak lemak, cili api, pucuk paku boleh, separuh pinggan tu. Sup sayur, sup cendawan, kari, kurma, semua gulai-gulai dibenarkan. Sebab gulai-gulai ni dia adalah gabungan rempah ratus. Rempah ratus adalah sihat. Ya. So ikut DND kita tak pantang gulai. Sebab gulai banyak dibuat daripada santan. Santan itu sihat. Okey, santan tu sihat, tak jadi masalah. Okey. Alright. So sebenarnya tak adalah terlalu mencabar sebab anda boleh masih makan gulai. Cuma contoh, kalau anda masak lemak cili api ikan, kari ikan, anda mungkin boleh ambil kuahnya saja. Isi ikan tu kalau tak boleh pantang, cuba kurang. Biasanya ambil seekor ikan, sekarang ni cuba ambil 3-4 cubit ikan. 3-4 cubit 3-4 cubit. Alright. So ini adalah okay. So that's the concept sebenarnya. Sebab apa? Anda perlu fahami konsep bahawa every bite you take is either fighting disease or feeding it. Setiap makanan yang anda masukkan dalam mulut anda, sama ada ia boleh menjadi pembantu untuk lawan penyakit atau anda beri makan kepada penyakit. Itu konsep dia. Okay. So saya nak share dengan anda sedikit slide berkenaan dengan ni. Ini adalah penduduk di Okinawa. Saya cukup suka berkongsi tentang penduduk ni. Sebab penduduk Okinawa ni adalah penduduk yang paling tinggi jumlah yang berusia panjang. So dalam dunia dia ada 5 tempat yang penduduk mereka berusia panjang. Salah satunya di Kepulauan Okinawa ni dekat Jepun. So para saintis buat kajian macam mana penduduk di Okinawa ni boleh hidup panjang. Dan mereka mendapati ada 4, nampak kat situ kan, ada 4 apa? Ada 4 rahsia orang-orang Okinawa dapat hidup lama, atau istilah dia centenarian, lebih 100 tahun. Nombor 1, diet harian Okinawa ni banyak makan plant-based food, banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nombor 2, diet harian Okinawa ni mereka menggunakan konsep hara hachibu. Hara hachibu maksudnya dia berhenti makan sebelum kenyang. Macam pernah dengar, sebab itu juga adalah anjuran agama kita, anjuran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kan, kita kena berhenti makan sebelum kenyang. Mereka makan 80% saja kenyang. Lepas tu 20% mereka ia akan kosong. Nombor 2, gaya hidup mereka penuh dengan sinaran dan aktif. Mereka adalah petani-petani. Kan, peladang-peladang, mereka akan banyak bertani di sawah atau di ladang-ladang mereka. So ini adalah kunci untuk mendapat vitamin D yang alami. Sebab vitamin D pun penting untuk, bukan sekadar untuk tulang, tetapi untuk mengawal risiko banyak penyakit termasuk kanser, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Sebab kalau seseorang tu kurang vitamin D, lebih tinggi risiko nak sakit. Lepas tu nampak gaya hidup mereka, tidur mereka berkualiti 7 jam rutin. So mereka hidup macam robot, kan? Tidur awal pukul 8 malam macam tu. Lepas tu mereka akan bangun tidur awal juga. Tidur dalam pukul 8 malam, bangun dalam pukul 4.30 pagi begitu. Tapi mereka pastikan minimum 7 jam mereka dapat. Sebab tidur juga very very important untuk badan kita regenerate balik, rejuvenate balik sel-sel badan kita. Sel-sel yang dah mati tu, badan kita akan pulihkan balik, akan perbaiki, akan hasilkan balik dalam sewaktu kita tidur. Sebab tu kalau tak cukup tidur, banyak masalah akan berlaku. Ya, gula darah akan tinggi, kita punya hormon tak stabil, lepas tu tekanan darah pun tinggi bila tak cukup tidur. Nombor 3, mental mereka sihat. Mereka ni sangat-sangat positif. Orang yang sangat positif. Sebab mereka mengamalkan mindfulness teknik. Mindfulness maksudnya teknik yang sentiasa memenuhi fikiran kita dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang positif. Sentiasa mencari jalan untuk fokus kepada positif berbanding negatif, walaupun benda tu negatif. Ibarat dia macam konsep dalam Islam, setiap yang berlaku ada hikmah dia. So mereka fokus kepada hikmah tersebut, bukan apa yang berlaku. Padahal mereka ni non-Muslim tapi nampak gaya mereka lebih Muslim pada Muslim. Bolehlah.
di mental mereka. Dan next adalah hubungan kekeluargaan mereka sangat rapat. They are a very close knitted family structure. So antara jiran-jiran mereka sangat rapat, ya, antara adik-beradik mereka, antara keluarga mereka sangat rapat, dan mereka sering bergotong royong. Kalau ada apa-apa masalah, dia akan kongsi, yang jiran akan bantu jiran yang lain, ya. Sebab kepulauan Okinawa ni sangat kecil, jadi nak tak nak mereka kena begitu, kena harmoni. Jadi kita nak sihat macam orang Okinawa, kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan mental yang sihat. Janganlah duk bergaduh dengan jiran-jiran kita. Contoh Okey, last sekali nombor 4, persekitaran, environment. Mereka duduk jauh di berbanding dengan kemodenan. Sebab pulau Okinawa ni dia betul-betul terpencil. Jadi kelebihan mereka dapat udara yang segar, air yang tidak tercemar, tanah yang subur. Sebab itu ialah sesuatu yang, sebab tu kalau saya sangat sukalah kalau kita dah pencen nanti kan, sangat baik kalau kita anda pindah balik ke kampung ke kan, pindah ke luar bandar ke, yang jauh daripada kawasan-kawasan industri kilang-kilang tu. Sebab memang kilang-kilang ni di bandar ni dah penuh dengan bahan-bahan pencemaran, sama ada udara, daripada air kita kan, daripada kita punya tanah, semua dah tak sihat. Okey, so kalau kita nak sihat, nak berumur panjang seperti orang Okinawa ni, kita kena cuba fokus kepada rahsia mereka ni. Kita kena cuba ikuti diet mereka, kita kena cuba ikuti gaya hidup mereka kan, yang selalu kena cahaya matahari. Untuk kita minimum 20 minit dah mencukupi setiap hari. Mental kena sihat. Lepas tu kita kena cuba kurangkan exposure badan kita terhadap racun-racun pencemaran, ya. Okey. Alright, so saya rasa untuk sesi hari ini saya akhiri saja dahulu. Saya buka sesi soal jawab di ruang chat. Okey, tetapi kalau ada apa-apa masalah, anda boleh sentiasa hubungi kami dan admin kami di ruang WhatsApp group yang telah dibuat. Okey, saya akan update beberapa isu nanti di sana, sebab ada request daripada beberapa orang